إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام أصحابه العظام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang berusaha pihak pengurusan Masjid An-Nur, Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, ketua-ketua masyarakat, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membenarkan kita serta menyampaikan kita ke bulan Ramadan sesuai seperti mana yang kita doakan sebelum ini pada bulan Rejab dan bulan Syaban. Hari ini dah masuk hari yang kelima kita berpuasa, tuan-tuan. Syukur alhamdulillah, dan masa nampaknya terlalu laju. Kalau kita lalai dengan masa ini, tuan-tuan dan puan-puan, maka masa yang berlalu ni akan menghakis nyawa kita dalam keadaan nyawa kita pergi tanpa sebarang ganjaran pahala daripada Allah. Tidak ada peningkatan amalan kalau kita tak perasan. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, ketika nyawa masih di kandung badan ini, marilah sama-sama kita ingat, sebab Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meletakkan syarat untuk seseorang yang dipanggilnya. Dia hanya sebut, dia ajarnya kita, idza jaa ajaluhum la yastakhiru fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila ajal kamu sampai, ajal mereka sampai, maka tak ada yang cepat sesaat, tak ada yang lebih sesaat. Jadi ajal kita tak tahu. Ada orang ajal dia masa muda dia, ada ajal orang tu masa tua dia, dan kita dah menginjak ke usia tua, usia yang sepatutnya, yang makin hampir kepada kematian. Sebab sama-sama kita ingat, mudah-mudahan Ramadan kali ini membawa kesedaran yang tinggi ke dalam jiwa kita, lantas menjadikan kita di kalangan hamba-hamba yang sentiasa bersemangat untuk terus menempuh Ramadan dalam keadaan memaksimumkan amal ibadah
kita selagi nyawa masih ada, insya-Allah, mudah-mudahan. Allahumma amin. Jadi pagi ni tuan-tuan kita bermula pada ayat yang ke-31. Masih lagi dalam suratul Rum. Tuan-tuan tengok muka surat yang ke-67. Muka surat 67 ayat yang ke-31 daripada suratul Rum. Juzuk 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون صدق الله العظيم. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata. Yang tu salah tu kena hati-hati tu. Kadang-kadang kita kata yang baru mengaji ni, dia tak baca wa aqimus salah. Dia bacanya wa aqimus salawat. Jadi bukan salawat tu, salah. Kata Imam Ibn Katsir, ada 3 perkataan dalam Quran ni yang nampak dengan jelas sepatutnya ditulis dengan alif tetapi ditulis dengan waw. Antaranya salat, riba. Riba kalau tuan-tuan tengok dalam Quran ni jaannya ra ba waw. Kemudian zakat, zab pula dah. Zai kaf waw ta kan. Sebab apa? Sebab tu nanti kita tengok lepas ni. Wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Rikin, kin tu man aridlus sukun. Kita boleh baca 2 harakat, kita boleh baca 4 harakat, kita boleh baca 6 harakat. Kemudian kita ambil sikit ayat 32 tuan-tuan, tak ada hukum ayat 31 tu. Minal ladzina farraqu dinahum wa. Mim mati bertemu dengan waw. Ini izhar syafawi. Kita baca dengan jelas dan nyata tanpa ada dengung. Ataupun berdasarkan kaedah penulisan Rusam Osmani ni mengajar kita semua mim yang mati yang ada tanda mati di atasnya kita baca tanpa ada dengung. Boleh dijadikan panduan untuk yang tak berapa nak mahir hukum tajwid. Jadi kita akan baca dengan bunyi dia dinahum wa kanu. Tak ada dengung. Dinahum wa kanu syi'a. Kalau kita berhenti pada syi'an, maka kita dah banyak kali sebutkan mana-mana bagi 2 di atas yang duduk atas setiap huruf hijaiyah. Maksud saya daripada huruf ba sampailah huruf ya. Kecuali ta gulung, ta marbutah tu. Kalau ta marbutah tu kalau titik ada bagi 2 di atas, kita berhentikan, ia akan jadi bunyi ha. Qiyamatan jadi qiyamah. Tetapi huruf-huruf yang lain bila ada bagi 2 di atas, satu barisnya kita buang bila kita berhenti. Contoh dia wa kanu syi'a. Dia akan jadi mad iwad. Kalau berhenti kat situ. Kalau kita teruskan bacaan wa kanu syi'an kullu hizbin.
dia akan jadi hukum dia ikhfa hakiki. Bagi dua di atas bertemu dengan kaf. Atau ikut kaedah tulisan, semua bagi dua di atas dan bagi dua di bawah. Apabila keadaan baris dia tu, kedudukan baris atas dan baris bawahnya tidak selari, tak sama kedudukannya macam ni, mengeyang sikit, itu tanda kita kena baca dengan dengung. Kecuali kalau di hadapannya huruf lam dan ra. Semua bagi dua di atas atau bagi dua di bawah yang kedudukan barisnya selari, atas bawahnya sama, maka itu tanda kita baca tanpa dengung. Kalau di sini, kalau kita teruskan bacaan, dia akan jadi hukum ikhfa hakiki. Kemudian saya nak tambah, tuan-tuan tengok pada atas perkataan Syiah tu ada perkataan sod lam ya tu, sili tu. Maksudnya meneruskan bacaan lebih baik daripada berhenti. Tetapi kalau kita berhenti kat situ pun tak jadi masalah. Bahkan lebih baik kalau takut kita berhenti nanti tak mana-mana stesen ni. Tak boleh berhenti, kita berhenti kat situ. Jadi eloklah berhenti kat Syian tu. Kecuali kalau orang dia ada sikit-sikit kemahiran bahasa Arab tu, dia tahu oh sini tak boleh berhenti, sini boleh berhenti. Dia nak berhenti pada perkataan lain. Itu tak ada masalah. Jadi meneruskan bacaan lebih baik daripada berhenti. Kalau nak pendek, berhentilah kat situ. Kullu hizbin bima. Bagi dua di bawah. Itu ada bagi dua di bawah tu. Kalau tuan jumpa baris macam ni, ada mim kocik. Contoh kan. Ni sebab dia letak kat bawah ba tu sebab baris dua tu di bawah. Kalau baris dua tu di atas, dia akan buang satu baris, dia letak mim kecil macam ini. Tengok kat depan tu. Kalau huruf ba lah, ada huruf mim kecil, kemudian ada ba. Itu hukum dia iqlab. Kenapa diletakkan huruf mim? Maksudnya kena baca dengan bunyi mim. Hizbil. Dengung dengan bunyi mim. Sebab itulah syarat kita baca ikhfa. Hukum ikhfa ni kena baca, syarat dia ada 3. Bunyi mim, dengung serta ikhfa. Wasalithul iqlabu 'indal ba'i miman bi ghunnatin ma'al ikhfa, kata Syekh Sulaiman Jamzuri. Hukum yang ketiga daripada bahagian mim mati dan tanwin adalah iqlab, kata dia. Jadi macam mana baca iqlab ni? Miman, bunyi mim, hizbil, bi ghunnatin, dengung, bil ma'al ikhfa, serta ikhfa. Ikhfa ni kita tak boleh tutup mulut, kena buka bibir sikit. Kalau tutup kan tak jadi ikhfa dia. Sebab itu tutup guru kita ajar, bila iqlab ni buka bibir sikit, seperti ada seolah-olah sehelai kertas atau sebutir beras di antara dua bibir. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Him farihun jadi izharu syafawi. Kita baca tanpa dengung. Farihun dia akan jadi mad arid sukun. 2 harakat boleh baca, 4 harakat boleh baca, 6 harakat pun boleh baca. Maka tuan-tuan, jadilah bacaan dia lebih kurang bunyi dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Sadaqallahul azim. Itu dari sudut ilmu tajwid, tuan. Tokak dah kau tak ada air pula tuan. Tak boleh lama begini. Tuan duduk ya. Parah ni. Kita tengok ayat 31. Hendaklah kamu kembali bertaubat kepadanya dan takutlah kepadanya, yakni Allah. Dirikanlah sembahyang dan jangan kamu menjadi orang-orang yang menyekutukannya, yakni menyekutukan Allah. Baik tuan-tuan, sebelum kita baca apa yang dicatatkan oleh Ustaz Ahmad Sun Haji ni,
Saya terangkan dulu seperti mana yang saya janjikan tadi. Kenapa perkataan as-salah, az-zakah, ar-riba ditulis dengan waw. Lagi tepat tulis dengan alif macam ni. Kalau sad, lam, alif, ta, orang takkan baca salawat. Orang akan baca solah. Ini bila waw, itu jadi solawah. Zakat, zai, kaf, alif, ta. Automatik bunyi dia zakat. Tapi bila tulis waw, ada juga anti yang tak faham bahasa Arab, dia baca zakawat. Riba, ra, ba, waw. Kita tengok, juzuk 3 ada satu perkataan riba. Kan? Wala ta'kulur riba. Ditulis ra, ba, waw. Itu yang jadi orang baca ribu pun ada, ribawa pun ada. Kalau tulis alif, confirm jadi riba. Kenapa? Ditulis dengan huruf waw. Tidak dengan huruf alif. Cuma huruf alif saghirah, alif kecil. Dia tak ke atas tu tanda kono baca dengan alif. Walaupun waw, tapi baca dengan alif. Jadi kata Imam Ibn Katsir rahmatullah alaihi, tiga perkataan ni merupakan antara perkara yang besar dalam kehidupan manusia. Zakat, solat, riba. Wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus salah. Allah Ta'ala sebut, Allah berfirman, aku akan sentiasa bersama dengan kamu jika kamu menunaikan solat. Bukan kocik-kocik tu. Kita tak semayang, tak solat, tak ada Allah Ta'ala kita dah. Hilang. La in aqamtumus salah wa ataitumuz zakah. Dan kalau kamu tunaikan zakat. Dua perkara penting dalam hidup kita. Solat dengan zakat. Riba. Allah Ta'ala suruh wazaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hendaklah kamu tinggalkan riba kalau kamu benar-benar beriman. Fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasul. Kalau orang beramal dengan riba, tak tinggalkan riba, Allah Ta'ala isytihar perang dengan dia. Besar tu, berat masalah dia. Jadi kata Imam Ibn Katsir, itu sebabnya tiga-tiga perkataan ni, perkara ni ditulis dengan waw. Itu pandangan Al-Imam Ibn Katsir rahmatullah alaih dalam tafsir azim dia, dalam kitab tafsir dia. Baik, kita kembali kepada ayat ni. Setelah Allah menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama pengikut-pengikutnya supaya menumpukan perhatian mereka kepada agama Allah yang lurus, semata-mata cenderung kepada Allah. Ini ayat sebelum ni, ayat 30. Maka disuruhnya supaya mereka kembali, yakni bertaubat kepadanya, dan supaya takut kepadanya, iaitu dengan berhati-hati dalam mentaati Allah tanpa mencuai-cuaikan agama tersebut, dan jangan melakukan perbuatan maksiat atau derhaka kepada Allah. Mereka juga disuruh melazimkan kewajipan sembahyang yang dikerjakan tepat pada waktunya, kerana sembahyang itu tiang agama. Dia dapat mengingatkan orang yang beriman mengenang Tuhannya. Dan dalam sembahyang itulah seseorang berpeluang untuk bercakap-cakap, merayu dan memohon kepada Tuhannya sekurang-kurangnya 5 kali dalam sehari semalam. Di samping itu dapat melarang orang dari melakukan dosa, kekejian serta perbuatan mungkar, kerana dengan sembahyang diri manusia dapat dilatih menjadi khusyuk dan patuh serta tunduk kepada perintah Allah, sama ada dalam berterang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Hal ini sebagaimana tersebut dalam hadis yang berbunyi, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaklah engkau sembah Allah seolah-olahnya engkau melihatnya. Sekiranya engkau tidak dapat melihatnya, sesungguhnya dia melihat engkau. Itulah yang ditafsirkan oleh Ustaz Ahmad Sonhaji dalam tafsirnya ini. Baik tuan-tuan, kita kembali kepada ayat. Ayat 31 ni, dia ada kaitan dengan ayat 30. Tuan-tuan tengok ayat 30, kita sorot ke belakang kembali. Maksud ayat 30 dulu, Allah Ta'ala suruh kita, luruskanlah muka engkau, iaitu hadapkan muka engkau kepada agama Islam. Maksudnya,
beramallah dengan Islam ni sungguh-sungguh, lidini hanifa, secara total, dengan sesungguh-sungguhnya. Allah Ta'ala suruh kita beramal, tunduk, ikut agama ni dengan sesungguh-sungguhnya. Kemudian disebut munibina ilai. Macam mana cara nak kembali tu kepada agama ni? Beramal dengan agama secara total. Munibina ilai, dalam keadaan kita hendaklah kembali kepada Allah. Wattaqu, dan takut kepada-Nya. Kita disuruh Allah menghadapkan muka, maknanya beramal sungguh-sungguh dengan agama ni yang kita bincangkan minggu lepas. Dengan cara macam mana? Munibina ilai, hendaklah kamu kembali bertaubat kepada-Nya. Dan wattaqu, kita kunci kat situ, dan bertakwalah kepada-Nya, yakni kepada Allah. Allah Ta'ala suruh kita luruskan hati, pegang agama ni kuat-kuat secara total. Kemudian disuruh kita kembali bertaubat kepada Allah dan bertakwa. Baik tuan-tuan, dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih disebutkan pada perkataan munibin ni, ulama-ulama kita berbeza pendapat. Sebahagian ulama mengatakan maksud munibin ni maksudnya kembalilah kepada Tuhan, kepada Allah dengan taubat dan ikhlas. Kemudian kata Yahya bin Salam rahmatullah alaih serta Al-Farra rahmatullah, katanya munibin maksudnya menghadapkan wajah kepada-Nya. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah. Munibin ni maksud dia. Abdul Rahman bin Zaid kata, taatlah kamu kepada-Nya. Sebagian ulama kata taubat dan ikhlaslah kamu kepada Allah. Yang kedua kata Yahya bin Salam dan Farra, hadapkanlah wajahmu kepada Allah. Kata Abdul Rahman bin Zaid, taatlah kamu kepada Allah. Kemudian sebagian ulama menyebutkan taubatlah kamu kepada Allah daripada segala dosa. Tuan-tuan tengok ya. Nanti dia ada kaitan dengan ayat depan tu. Okey, kita pegang kat situ. Wattaqu, serta naklah kita bertakwa kepada Allah. Nak betul-betul sucikan hati, pegang agama ni sungguh-sungguh, masuk beramal dengan Islam secara total, naklah kembali kepada Allah dan bertakwa. Takwa ni maksud apa tuan-tuan? Ulama menyebutkan takwa ni dengan maksud ittakhazul wiqayah min sakhti rabbikum bimtisali awamirihi wajtinabi nawahi. Maksudnya ittakhazul wiqayah, mengambil perisai daripada kemurkaan Allah. Maksudnya melarikan diri daripada murka Tuhan. Macam mana cara mendinding diri daripada Allah Ta'ala murka? Bimtisali awamiri, buat semua yang Allah Ta'ala suruh buat. Wajtinabi nawahi, dan jauhkan segala perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Jadi kita nak kembali, nak beramal dengan agama ni sungguh-sungguh, nak tuluskan hati, beramal dengan Islam secara total keseluruhannya, kena kembali kepada Allah, taubat, kemudian kena bertakwa, dan wa aqimus salah, dirikanlah sembahyang. Tuan-tuan, maksud munibi itu hadapkanlah muka pada Allah, taat dan ikhlaslah. Kemudian taatlah kepadanya, taubat daripada segala dosa. Dalam perkataan munibin ni, kalau suruh taat, suruh taubat, suruh ikhlas, masuklah perbuatan menunaikan solat ni. Kau suruh taat, maksudnya buat semua perkara. Solat pun masuk sama. Tak payahlah tulis lepas tu, munibina ilaihi wattaqu wa aqimus solah. Tak payah. Sebab dalam perkataan munibin tu, taatlah kamu, hadaplah ke wajah kamu kepada Allah. Taubatlah kamu kepada Allah daripada segala dosa. Ikhlaskanlah diri kamu. Masuk dah solat ni. Solat dah masuk dah. Bila suruh taat tu maknanya solat tu kena buat. Tapi Allah Ta'ala macam seolah-olah masukkan solat ni. Cuba tuan-tuan fikir. Saya nak bawa tuan-tuan fikir apa yang saya fikir dah. Kita tengok dalam bahasa Malaysia. Kan kita tengok maksud dia. Ayat 30 kita bawa. Kita kait dengan ayat 31. Allah Ta'ala sebut apa dalam ayat 30 tuan-tuan. Kata dia, luruskanlah muka engkau menghadap agama Islam serta condong kepadanya
dengan keadaan hendaklah kamu kembali bertaubat kepada Allah dan bertakwa dan menunaikan solat dan dirikanlah solat. Maksud tuan? Maksud kenapa lah masuk solat ni? Kenapa tak suruh bayar zakat atau masukkan poso kat sini atau pergi gaji? Boleh ya. Masuk solat. Satu nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, Allah Taala suruh taubat, dalam masa yang sama dia suruh sembahyang. Kita boleh faham dua maksud kat sini. Satu, nak bagi tahu kita seolah-olah Allah Taala nak bagi tahu kita. Hari ni ramai orang yang beragama Islam. Ramai yang rasa dia dah baik Islam. Kalau khabar dia kafir, dia marah. Allah Ta'ala suruh masuk Islam secara total. Beramal sungguh-sungguh, secara tulus hati. Dan dirikanlah solat. Allah Ta'ala sebut. Sebab yang pertama, ramai orang hari tak solat. Dalam keadaan dia mengaku dia Islam, dia tak solat. Dia tak semayang. Itu hakikat yang berlaku hari ni. Waktu suruh solat. Kan? Ramai. Baik itu Dr. Fadilah Kamsah kata dalam kajian 2023, 20% orang ni dalam Malaysia ni tak semayang. 20%. Kalau 100 orang, maknanya 20 orang yang semayang. Yang 80 tak semayang. Nak beritahu yang itu. Kedua, tuan-tuan tengok lagi. Allah Ta'ala turuh kita luruskan agama kita ni dengan bertaubat, bertakwa dan dirikanlah solat. Kedua, solat ni tuan-tuan, Allah Ta'ala ingatkan, dia berbeza dengan amalan-amalan lain. Itu kedudukan solat tu. Sebab itu ulama kita menyebut as-salatu mi'rajul mu'minin. Mahyang tu mi'raj orang-orang beriman. Nak berhubungan dengan Allah dengan solat. Kalau orang solat, makna dia sedang menghubungkan diri dia dengan Allah. Kalau orang tak solat, orang tu sendiri melarikan diri daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang kita sebut tadi, hilanglah Allah Ta'ala daripada diri dia. Orang yang semayang, maknanya dalam hati, dalam pemikirannya, ada Allah Ta'ala. Lepas tu dia semayang. Dia tahu dia menghadap Allah. Dia sentiasa memperbaiki hubungannya dengan Allah. Mana kalau orang tak semayang, orang ini tak pernah terfikir hubungan dia dengan, dia ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Dan dia pun tak ada hubungan. Walaupun yang beri makan, yang beri minum, yang beri dia hidup, beri nyawa, beri rezeki, semua datang daripada Allah. Orang ni lupa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Itu kepentingan solat. Satu lagi tuan-tuan tengok, kenapa kalau tak solat dalam ni, kita nampak kelebihan solat. Tak ada amalan lain. Banyak ayat wa aqimus solat. Sebab solat ni tuan-tuan, tiap-tiap hari kita kena buat. Dia tak macam poso. Poso ni sebulan sekali, setahun sekali je. Itu pun ramai yang dah buih. Ngesrik lah, itulah, inilah. Tak cukup. Kalau orang perempuan memang tak cukup lah, minta maaf lah. Dia memang digezetkan macam tu. Tak ada masalah lah, orang lelaki tak cukup. Kalau dia sakit, lain cerita lah. Setahun sekali. Haji pun, sekali je suruh buat. Tapi sembahyang ni tiap-tiap hari kena buat. Maka Allah Ta'ala ingatkan. Orang mesti lupa ni. Wa aqimus solat. Kemudian sembahyang ni pula, ni kedudukan ni, penting sembahyang tuan. Dia, solat ni merupakan amalan pertama yang Allah Ta'ala akan tanya di akhirat nanti. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu min amalihi yaumal qiyamati as-salah. Fa in salahat faqad aflaha wa anjah. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Nabi sebut dalam hadis. Kan? Perkara pertama yang disoal nanti di akhirat, dihisab seorang hamba tu daripada amalannya di hari kiamat. As-salah, semayang. Kalau semayang dia bagus, fa in salahat faqad aflaha wa anjah. Semayangnya bagus, maka dia telah berjaya dan dia memperolehi kemenangan, menang dan berjaya. Wa in fasadat, kalau semayang itu rosak, tak apa nak waktu, faqad khaba wa khasir. Khaba, rugilah dia. Untuk rugilah dia. Rugi, khaba wa khasir. Jahanamlah dia, rugilah dia. Jadi penting sembahyang tu, maka Allah Ta'ala ingatkan kita dalam sembahyang. Bila sebut aqim ni, buat betul-betul sembahyang tu. Bukan sekadar buat ya, 20%. Ni bukan cerita Abdul Wahib 20% yang 20% ya. Nak cerita 20% tadi yang sembahyang itu tak kira lagi yang sembahyang betul-betul Yang betul sembahyang.
Jadi kalau kita nak ceritakan kesempurnaan solat, mungkin persen 20 tu turun lagi ke bawah. Mungkin jadi 5%, 10%. Berdasarkan kefahaman masing-masing kan. Baik tu. Bila kita bincang solat ni tuan-tuan, solat ni ulama-ulama tasawuf menggariskan kesempurnaan solat tu mesti ada 4 perkara. Ada 4. Tuan-tuan semayang, tuan-tuan tengok 4 perkara ni berdasarkan pandangan ulama-ulama sufi kita, ulama tasawuf. 4 perkara ni menjadikan sembahyang kita sempurna. Kata dia yang pertama, bila kita semayang, yang pertama syarat mesti ada hadir hati ke tempat solat. Kita semayang dekat Masjid Rombau, badan kita kat sini, hati kita pun kat sini. Jangan badan kita kat sini, hati kita dah sampai kat Johor sebab nak buka puasa hari ni kat Johor. Dia semayang zuhur saja. Hati dah sampai kat Johor dah. Dengan badan ni hati dah lopai dah. Yang ini bukan kesempurnaan solat. Hadir hati ke tempat solat. Kedua, penyaksian akal terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya akal ni menyaksikan Tuhan. Semayang tu akal kita memikirkan Tuhan. Melihat Allah. Penyaksian akal terhadap Allah Taala. Akal kita nampak Tuhan masa tu. Jangan masa tu akal kita dia cerita lain-lain. Tengah semayang, akal kita rasa cerita, petang ni apa buku nak buat ni, semalam dah beli kari pap, hari ni rasa nak beli murtabak lah. Dia cerita-cerita tentang tu. Yang itu semayang tu tak sempurna. 2. 3 kata ulama tasawuf kita, khusyuk hati. Khusyuk maknanya hati kita sentiasa dengan Allah. Atau setengah ulama fiqh menyebutkan nak khusyuk, kita biasakan hati kita ni main-main dengan semua perkataan yang kita baca. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, Kau lah yang Maha Hebat. Ar-Rahmanir Rahim. Kau lah Maha Pemurah, Kau Maha Penyayang, ya Allah. Aku ni Allah, oleh kerana Kau pemurah, ya Allah, dalam mudah aku minta. Tak dapat-dapat, ya Allah. Kat situ. Jadi kita dengan Tuhan, dengan Allah Taala ya. Dengan Allah Taala ya. Cara nak khusyuk tadi, tu di antaranya kita fahamkan apa yang kita baca. Tetap tafsiran balik. Masalahnya kita pun tak pun nak faham bahasa Arab. Agama yang macam tu, itu jadi yang melilawati tu. Ketiga dan keempat, khusyuk anggota. Tunduk anggota. Anggota kita dia tak melilau-lilau. Mayang, kejap gau pipi, kejap gau kepala, gau ke belakang, rogah-rogah, cabut bulu hidung sampai masa semayang. Pula cerita mayang cabut bulu hidung. Kita ingat dia macam mana pun cabut bulu hidung Anggota tu dia liar lah. Kalau tak dompet ni dia tak sempurna. Ulama tasawuf menambah lagi. Semayang yang hadir hati ke tempat solat membuka hijab kita dengan Allah. Hadir hati ke tempat solat membuka hijab dengan Allah. Penyaksian akal terhadap Allah, penyaksian akal terhadap Allah menghilangkan sibuknya hati pada lain-lain perkara. Bila akal menyaksikan Tuhan, menghilangkan bolak-balik hati. Maknanya menghilangkan hati daripada memikirkan perkara-perkara yang tak ada kena-mengena orang solat. 2. Khusyuk hati membuka kepada khusyuknya anggota. Khusyuknya anggota. Bila anggota tunduk dan khusyuk, maka itulah yang disebut sebagai kesempurnaan solat. Barulah solat tu sempurna. Semayang orang tu tapi tidak hadir hati ke tempat solat, itu semayang orang yang lalai. Semayang orang tu tapi akalnya tidak menyaksikan Allah, itu semayang orang yang lupa. Semayang orang tu hatinya tidak khusyuk, itu semayang orang yang salah. Semayang orang tu tangan melilau, itu tanda semayang orang yang kasar, tak lemah lembut dengan Allah. Tak ada semua-semua tu, ada 4 perkara ni, jaga sungguh-sungguh. Maka kata ulama, itulah sembahyang yang sempurna. Jadi kita kena tengok 4 perkara. Sembahyang yang sempurna berdasarkan pandangan ulama tasawuf kita. Wala takunu minal musyrikin. Dan jangan kamu menjadi orang-orang yang menyekutukannya. Jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah. Kalau sungguh-sungguh kita lurus berpegang dengan agama ni sungguh-sungguh, jangan sampai menyekutukan Tuhan. Itu dah berlawanan dengan kehendak Allah yang menyuruh kita luruskan muka, iaitu menghadap beramal dengan Islam ni sungguh-sungguh. Kalau dah sampai mensyirikkan Tuhan,
itu memanglah tidak berpegang dengan agama, berlawan sungguh dengan arahan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu jadi orang-orang yang musyrik, yakni orang yang menyekutukan Allah. Dan banyak kali kita dah bincangkan dosa syirik ni antara dosa yang paling besar, kerana Allah menyebutkan innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Taala mengampunkan semua dosa kecuali dosa syirik kepadanya. Kalau tak taubat, Allah Taala tak ampunkan dosa syirik ni. Haram syurga bagi orang-orang yang menyekutukan Allah. Baik tuan-tuan, itu disebut tadi oleh syarah disebut oleh Ustaz Ahmad Sun Haji tadi. Katanya di sini ada dituliskan suatu hadis Nabi, katanya anta'budallah, sebagaimana disebut dalam hadis, hendaklah kamu sembah Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sembah ataupun beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Kalau kamu tak melihatnya, yakinlah Allah Taala melihat. Sekiranya engkau tak dapat melihatnya, sesungguhnya yakinlah dia melihat engkau. Kan dia melihat engkau. Jadi yang pertama tu, saya ingat lagi masa ngaji dengan Syekh Rauf dulu. Ini makna ihsan kan. Ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan tu iaitu kamu mengabdikan diri beribadah kepada Allah seolah-olah kamu nampak dia. Kalau kamu tak nampak Allah, kamu yakinlah sesungguhnya Allah Taala melihat kamu. Jadi ibadat sampai seolah-olah kita melihat Tuhan. Itu kalau kita ngaji, ulama-ulama kita, tok guru kita menyebutkan itu kita panggil maqam muraqabah. Muraqabah ni rasa Tuhan menang dia ya kan. Seolah-olah Tuhan menang dia ya. Dia terasa dia dikawal, dia diperhatikan, dia diperiksa semua perbuatan itu kita panggil muraqabah. Kan? Itu bagi musyahadah. Pertama musyahadat, macam nampak Allah. Beribadat macam nampak Allah Taala, terasa Allah Taala tu ada. Usahakan sampai ke situ. Maqam yang paling tinggi, maqam musyahadah. Tapi fa illam takun tarahu, kalau kamu tak dapat sampai ke makam musyahadah, yakinlah Allah Taala melihat kamu. Rasa Tuhan melihat kita. Itu kita panggil maqam yang kedua, maqam muraqabah. Jadi muraqabah ni dia rasa dia diperhatikan dia. Itu dah selamat dah tu. Kalau seorang hamba merasakan dia sentiasa dilihat, dinilai oleh Allah, perbuatannya akan jadi baik dalam ke bumi. Ini yang ada hari ini sebab dia rasa tak ada siapa yang jaga dia. Tak ada siapa yang mandang dia. Tak ada siapa yang catat amalan. Itu yang sesuka hati dia ya. Kok bahasa kita dibuat dunia ni macam omak punya. Tu bahasa Negeri Sembilan tu memang kasar lah bunyi. Betul lah. Yang layak. Dibuat dunia ni macam omak punya. Bahasa Negeri Sembilan kita kan. Kalau kita rasa Allah Ta'ala melihat, tak ada dah kita buat yang pelik-pelik tuan-tuan. Itu ayat yang ke-31. Kita tengok ayat yang ke-32. Iaitu orang-orang yang memecah belahkan agama mereka dengan keadaan mereka berpuak-puak. Tiap-tiap golongan bergembira dengan apa yang ada pada mereka. Pada ayat minalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, iaitu orang-orang yang memecah belahkan agama mereka dengan keadaan mereka berpuak-puak. Di sini Allah menerangkan sifat orang-orang yang syirik itu, iaitu mereka telah menukar agama mereka dengan agama lain, bukan agama Islam. Sehingga mereka itu menjadi berpecah-pecah, berpecah belah dan berpuak-puak. Tidak mahu mengikuti perkara yang hak lagi benar, bahkan mengikuti perkara yang salah lagi sesat. Seperti puak-puak kaum Yahudi, Nasrani, Majusi dulu-dulu, serta golongan-golongan yang terbelakang ini yang tak payah kita sebutkan, sendiri kita faham, orang-orang yang menyembah patung dan berhala dan lain-lain agama yang sesat. Jadi orang-orang syirik ni, mensyirikkan Tuhan ni, Allah Ta'ala sifatkan seperti orang yang memecah belahkan agama. Sedang Allah Ta'ala beritahu kita, inna dina indallahil Islam. Agama yang sebenar-benar agama Islam je, tak ada agama lain. Orang yang menduakan Allah ni, dia telah menukar agamanya dengan kefahaman dia sendiri. Yang tidak sahih, yang tidak benar. Akhirnya jadilah orang yang menyembah selain daripada Allah tu macam-macam Tuhan ni. Yang belah kanannya dia ambil Tuhan ni, patung jadi Tuhan ni.
Yang belah depannya pula disembah api Tuhannya. Yang belah kirinya dibantai ambil pokok besar-besar jadi Tuhannya. Yang belakangnya diambil tak siapa-siapa jadi Tuhan. Ha? Yang bila ditanya dia sendiri tahu Tuhan dia tak boleh buat apa-apa. Tuhan dia boleh dipermalukan. Tuhan dia boleh dihinakan. Dan dia pun tahu kalau minta ke Tuhan, Tuhan tak dapat bagi apa-apa. Kalau dikotok kepada Tuhan itu, Tuhan pun tak melawan. Semua tahu tu yang mensyirikkan Tuhan. Ha? Tidak seperti agama Islam. Dia ajar kita Allah sesuatu yang gaib, yang tak dapat dilihat oleh mata, tapi dia wujud, dan wujudnya diberi tanda alaman. Alam ini tanda kewujudan Allah Ta'ala. Tak ada siapa yang boleh memperhinakan Allah. Tak ada siapa yang boleh membuli Allah. Kan? Orang pun tak tahu. Tak boleh tanya soalan kat mana Allah. Tak. Tapi nak tanya kat mana sebab Allah tak bertempat. Kuatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai kita pun tak tahu kat mana. Tapi kita yakin dia ada. Kan? Dia beri rezeki. Dia turun hujan. Dia tentukan segala-galanya. Yudabbirul amra. Dia menguruskan bumi ini seluruhnya. Itulah Allah yang menurunkan agama yang nama Islam ini untuk dianut oleh manusia. Tapi sebahagian manusia telah mensyirikkan Allah, menduakan Tuhan, maka dia telah mengelak daripada menganut agama yang diturunkan oleh Allah. Kemudian dia mencari ilah-ilah, Tuhan-Tuhan yang lain selain daripada Allah. Allah Ta'ala kata orang ni pecah belahkan agama. Ya, sungguh. Sebab itu jadi lain orangnya lain, orangnya lain. Banyak Tuhan-Tuhan dia. Banyak Tuhan-Tuhan dia. Kalau zaman dulu orang Majusi sembah api. Orang-orang Yahudi pula ada kepercayaannya sampai dikata Uzair itu anak Allah. Kan? Orang Nasrani pula ada kepercayaan dia pula. Menjangkitlah penyakit mensyirikkan Tuhan ini sampailah berhari-hari ini ada ramai makhluk-makhluk yang namanya manusia ini yang diciptakan oleh Allah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Puak ni memecah belahkan. Memecah belahkan apa tu? Memecah belahkan agama. Kullu hizbim bima ladaihim farihun. Tiap-tiap golongan bergembira dengan apa yang ada pada mereka. Yakni masing-masing puak pula menciptakan perkara-perkara baru yang diada-adakan. Dan masing-masing berasa senang dan bergembira dengan perkara-perkara yang mereka ada-adakan itu, dengan menyangkakan bahawa pendapatnya saja yang benar, sedang pendapat orang lain semuanya salah. Begitulah tiap-tiap golongan berbangga dengan pendapat, ideologi dan parti yang ditubuhkannya. Kata Ustaz Ahmad Suhaiji. Orang-orang yang mensyirikkan Allah Ta'ala ni, semua rasa dia betul. Dia pun buatlah cara ibadah dia. Dia pun buatlah rukun-rukun ibadah. Dia pun buatlah kaedah macam-macam. Orang sebelah ni kanan macam ni cara orang sebelah kiri macam ni cara kan. Orang belah kanan mandang Allah dia golak macam tu pula cara ibadat kan. Orang belah kiri lah menang belah kanan lah dia golak macam tu pula. Sebab masing-masing rasa cara dia lah yang betul. Cara dia lah yang betul. Sedangkan apa yang mereka lakukan itu jauh tersasar daripada jalan yang sebenar. Tuan-tuan perasan tak? Saya suka kalau masa free-free itu, saya buka telefon ni, saya suka cari, saya tulis ya, tuan-tuan tulis Ahmad Didat. Kan? Ini Tok Guru kepada Dr. Zakir Naik. Tuan-tuan tengok dalam semua siri-siri, saya simpan tu, siri-siri ceramah Ahmad Didat ni. Dia dulu kat Afrika, orang ni dulu kat Afrika. Tapi selalu dipanggil zaman dia ni oleh padri-padri untuk berbincang, untuk berdialog. Dalam kebanyakan dialog dia, padri-padri macam ni melongo. Macam mana nak jawab ni? Macam mana nak jawab ni? Soalan simple-simple, dia jawab simple-simple je. Tapi memang orang mahir dalam ilmu perbandingan agama. Tuan-tuan tengok dalam ceramah ni. Dalam ceramahnya dia ada sebut. Islam ni bawa suruh kita kepada ila kalimatin sawa, kepada kalimah yang satu. Ta'alau ila kalimatin sawa. Dia selalu Dr. Ahmad Didat ni, Syekh Ahmad Didat selalu baca ayat ni. Ta'alau ila kalimatin sawa. Marilah kita sama-sama ke satu kalimah.
Anta'budallah, alla na'budu illallah, supaya kita tak menyembah selain daripada Allah. Dia bawa ayat ni. Al-Quran mengajar supaya kita pergi ke satu perkataan saja, iaitu kita tidak menyembah selain Allah. Lepas tu dia membawa, kau guna kitab apa? Orang India. Kitab kitab besar. Dia pun sebut dalam kitab kau ni pun ada sebut tentang Allah Ta'ala. Masuk-masuk tu. Orang Cina, dia bawa lagi, kitabnya. Semua yang ada kat dunia ni, dia kembali ke kitab asal. Memang menyebutkan tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam kitab-kitab Hindu lama. Dalam ajaran-ajaran Buddha. Ni Syekh Ahmad Didat, kebijaksanaan ni. Dibawa ke kitab-kitab lama kalau termasuk Kristian, dibawanya. Kitab-kitab lama tu disyarahkan balik kepada orang Kristian. Akhirnya padri pun tunduk. Sebab tu saya suka Syekh Ahmad Didat ni. Tuan-tuan tengok. Dibawa macam itu. Akhirnya orang nampak Allah Ta'ala saja yang benar. Kalau betul-betul kau nak ikut, kau ikut kitab asal kau. Dia akan sebut pada semua orang. Orang Kristian, orang India, Buddha semua sebut. Itu Syekh Ahmad Didat. Tuan-tuan tengok. Masya Allah. Jadi orang ni kan memang cerdik dan dia berpegang tengok pada asal betul. Sehingga kitab-kitab lama, orang yang berbahasa India pun tak boleh baca, dia baca kitab tu. Disyarahkan kepada orang. Kan? Dia lebih faham daripada kitab agama-agama lain tu. Yang orang anggap agama lah, dia bahaskan. Itu kelebihan yang diberi kepada Syekh Ahmad Didat. Kemudian dipelajari oleh Dr. Zakir Naik. Sampai sekarang ni dia mengambil alih pula tugas untuk guru menyampaikan agama ni kepada manusia. Walaupun sikit-sikit di sudut fiqh Dr. Zakir Naik ni ada orang, yalah kan, kita mazhab banyak, apalah kan. Tapi dia bawa orang kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu apa yang diyakini betul oleh orang yang menyembah selain daripada Allah sebenarnya salah. Tak betul. Tak tepat. Kita kena sebut macam tu. Memang tak tepat. Kerana agama di sisi Allah Ta'ala hanya adalah Islam. Yang lain tu bukan. Tidak diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat tuan-tuan cukuplah sekadar tu, dah 7.35. Sorak-sorak. Hari tak ada kan? Kita berhentilah kat sini. Kan orang buka pukul 7, saya buka pukul 7 pagi belakang. Cukuplah sekadar tu, tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan, kita dengar bersama, mudah-mudahan menambahkan maklumat kita, mendatangkan kefahaman yang mendalam sehingga akhirnya kita mengorak langkah untuk memperbaiki diri kita sendiri. Mudah-mudahan bila kita sungguh-sungguh baiki diri, Allah Ta'ala buka cahaya petunjuk untuk kita dan taufiknya, dimudahkan jiwa kita untuk lembut terus beramal dengan agama ni, lantas dipermudahkan urusan dunia kita insya-Allah dan dipermudahkan urusan akhirat kita. Aqulu qawli hadza, sallallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada soalan tuan? Kau dapat jawab, saya jawab. Kau tak dapat jawab, saya hutang dululah. Tapi biar sore tak ada. Allah. Tak ada tuan Kalau tak ada kita berhenti kat sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzan mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma rzuq awladana bin najahi fi kulli imtihanihim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zallil lahum su'ubata amrihim wa sahhil alaihim masyaqqata dirasatihim warzuqhum minal khairi aktsara mimma natlub. واصرف عنهم كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم فارق الفرقان ويا منزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان
بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان اللهم أجرنا من النار سالمين اللهم أجرنا من النار سالمين اللهم أجرنا من النار سالمين وأدخلنا الجنة آمنين وألحقنا بالصالحين ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم يا إله العالمين ويا خير الناصرين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تسبيح كفارة dan suratul Asr. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق